Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan serta react saya ke atas video Ustaz Engku Ahmad Fazil dalam topik apa yang Nabi tak buat. Ini video bahagian keempat dan insya-Allah yang terakhir dalam siri ini. Sebelum bermula, ada penonton yang minta saya mainkan video Ustaz Engku sepenuhnya. Ini kerana dalam video react saya bahagian 1, 2 dan 3, saya telah memotong video Ustaz kepada bahagian yang saya akan react saja. Saya memandang ini sebagai permintaan yang baik, maka dalam video ini saya akan mainkan video tersebut secara penuh. Saya juga ada menerima satu pandangan bahawa Ustaz menjelaskan isu apa yang Nabi tak buat secara bebas berdasarkan ingatannya. Maka mungkin saja ada yang kurang tepat atau yang beliau terlepas pandang. Ia berbeza dengan saya yang sempat membuat kajian dan nota terlebih dahulu sebelum membuat video react. Saya jawab bahawa menjelaskan isu berkaitan bid'ah adalah kelaziman Ustaz. Bukan kepakaran Ustaz, tetapi kelaziman Ustaz. Saya dimaklumkan bahawa hampir di setiap tempat Ustaz memberi ceramah akan diselit topik bid'ah dan Wahabi. Meskipun pihak yang menjemput telah memberi tajuk lain, nak tak nak akan diselit juga topik bid'ah dan Wahabi. Justru ia adalah penjelasan dan jawapan yang berulang-ulang. Jika ia betul dan tepat, tidak mengapa kita mengalu-ngalukannya. Akan tetapi, sebagaimana yang telah saya buktikan dalam video react saya bahagian pertama, kedua dan ketiga, di dalamnya terkandung banyak kesalahan, kekeliruan dan penyembunyian. Dan ini saya akan buktikan lagi dalam video bahagian keempat ini insya-Allah. Oleh itu, macam mana pun penjelasan tetap perlu dibuat dan disebarkan supaya masyarakat sedar tentang kesalahan, kekeliruan dan penyembunyian yang berlaku. Cuma perkataan penyembunyian tu agak berat. Jadi saya tukar kepada terlupa atau terlepas pandang. Baik, sekarang saya mainkan video penuh. Meskipun dalam video bahagian keempat ini saya akan react atau fokus kepada hujah terakhir Ustaz, yakni berkenaan Nabi SAW tidak makan dhab, yang kemudiannya dijadikan dalil apa yang Nabi tak buat tidak semestinya bererti kita tak boleh buat atau haram hukumnya. Sambil itu jemput nikmati pemandangan penerbangan saya ke London beberapa minggu lepas, kini di ruang udara Turki dan Eropah Timur atau Eastern Europe. Dakwaan Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Ya? Yang ini saya ada jelaskan dalam kuliah semalam. Kalau nak lebih detail boleh pergi ke laman Facebook saya ni yang ada di slide tu. Kuliah semalam di Masjid Al-Huda, Sungai Ara. Tapi secara ringkas, dakwaan seperti ini, dia kata tak boleh buat benda ni. Kita tanya pasal apa tak boleh buat? Pasal Nabi pun tak buat. Dia jawab itu ya, pasal Nabi tak buat je. Maka dengan jawapan dia itu, dia telah melanggar Al-Quran, dia telah melanggar hadis Nabi SAW, dan dia telah melanggar atau membakul sampahkan ilmu yang dipegang oleh para alim ulama, namanya ilmu usul fiqh. Maknanya dakwaan itu tak betul. Satu benda jadi tak boleh buat hanya alasannya Nabi tak buat. Tak betul. Pertama, dia langgar ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, maka hendaklah kamu ambil. Maknanya yang Nabi bawa kita kena terima. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang bagi dia larang, hendaklah kamu berhenti. Quran kata apa? Wa ma nahakum. Apa yang bagi dia larang. Jadi orang ni dia memandai-mandai. Dia kata dah, bukan hak Nabi larang saja, hak Nabi tak buat haram dah. Mai mana? Quran kata naha. Hang kata lam yaf'al. Ni kan bid'ah. Ini kan menambah-nambah sesuatu yang Quran tak kata. Yang kedua,
bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Apabila aku telah larang kamu daripada sesuatu, jauhilah perkara yang dilarang itu. Nabi pun kata, "Idza nahaitukum." Nabi tak kata, "Idza lam af'al syai'an fajtanibuh." Apabila aku tak buat satu perkara, maka hendaklah kamu jauhi. Dah. Nabi kata, bila aku larang. Dua dah. Yang ketiga, usul fiqh. Pertama, sumber hukum. Kedua, cara berinteraksi dengan sumber hukum. Ambil catatan dua ni ya. Sumber hukum dan cara berinteraksi. Sumber hukum dalam usul fiqh bukan hanya perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi SAW salah satu sumber hukum. Dia bawah tajuk sunnah. Sebelum daripada sunnah, sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Sunnah pula dia ada sunnah perkataan, sunnah qauliyah, dia ada sunnah perbuatan, sunnah fi'liyah. Itu dia masuk kat situ. Apa yang Nabi buat tu kat situ. Dan ada sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan. Orang lain buat, orang lain cakap, Nabi iktiraf. Dan ada ijma' ulama' sumber hukum, qiyas juga sumber hukum. Jadi kalau orang tu kata Nabi tak buat, kita tak boleh buat, seolah-olah sumber hukum hanya perbuatan Nabi. Contoh nah. Dia kata tak boleh kita zikir sebut Allah. Subhanallah ada, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang popular dekat tempat kita zikir la ilaha illallah kan. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada juga orang dia zikir dia sebut Allah saja. Allah, 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 Allah. Jadi ada orang kata tak boleh pasal Nabi tak buat. Ini keliru. Pertama, orang zikir Allah Allah dia beramal dengan ayat Quran. Allah berfirman, wazkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Bila dia sebut Allah, 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 dah terpayung dengan dalil Al-Quran. Kemudian ijma' ulama', tidak ada satu orang ulama' yang larang orang sebut Allah, Allah, Allah. Sehinggalah pertama kali orang yang mempertikaikan zikir Allah, Allah, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala pada abad yang ke-8 Hijrah. Berarti pandangan beliau dalam perkara ini melanggar ijma', maka tertolak secara automatik. Yang ketiga, qiyas. Benda yang sama, hukumnya sama. Jadi zikir ini termasuk ibadah yang tidak diikat. Ada ibadah diikat, itu tak boleh pandai-pandai. Sembahyang ada waktu dia, tak boleh sembahyang luar waktu. Haji ada tempat dia, tak boleh haji di Pulau Pinang, tak boleh haji. Haji mesti di Kaabah, di Makkah. Jadi ada ibadah tidak terikat. Nak zikir bila, terpulang. Nak zikir di mana, tak ditetapkan tempat dia. Nak zikir ada wuduk, bagus. Tak ada wuduk pun boleh zikir. Ya, menghadap kiblat bagus, tak menghadap kiblat pun boleh zikir. Selawat juga sama. Jadi zikir dengan subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allah akbar boleh, zikir dengan Allah Allah juga boleh. Bahkan kalau kita pergi pada sunnah, sunnah bukan hanya perbuatan, sunnah menakumi juga perkataan. Nabi SAW pernah berpesan pada satu orang bahawa tidak putus-putus lidah kamu itu basah dengan menyebut Allah. Nabi pesan macam itu. Jadi ini sumber hukum semua ni. Jadi silap kalau dia kata, oh tak boleh sebut Allah Allah sebab Nabi tak buat, itu kesilapan yang besar. Kalau pun usul fiqh dapat A, makna gagal faham. Ya? Sebab bukan begitu usul fiqh. Yang kedua, berinteraksi dengan sumber hukum. Macam mana tahu kata satu benda tu haram? Kita kata sumber hukum Quran hadis. Betul? Macam mana nak tahu kata Quran kata haram? Macam mana nak tahu kata hadis kata haram? Pertama ada sighatun nahyi. Ada la nahi. Contoh, wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Maka difahami di situ, menghampiri zina juga sudah haram. Berzina memang haram lah. Menghampiri. Mana duduk berdua-duaan. Sebab tu ada tangkapan khalwat tadi. Dia belum zina lagi. Tapi dia berkhalwat itu menghampiri zina. Mana tahu kata haram? Sebab Quran kata la. Kemudian yang kedua ada sighatut tahrim. Contohnya, innama harrama alaikumul maitah. Hanya sahaja Allah Ta'ala telah mengharamkan ke atas kamu bangkai. Yakni memakan bangkai. Binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Mana tahu kata haram? Memang istilah tu harrama maknanya mengharamkan.
Yang ketiga, zammul fi'li. Dikeji perbuatan itu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ghasya falaisa minna. Siapa yang menipu, dia bukan dari golongan kami. Nabi tak kata jangan menipu. Nabi tak kata menipu itu haram. Tapi bukan daripada golongan kami itu satu bentuk kejian. Maka dipahami bahawa menipu itu haram. Tidak ada dalam kaedah usul fiqah, kalau Nabi tak buat, berarti perbuatan itu haram. Tak ada. Ini sembang kedai kopi. Tak apalah orang kampung sembang lagu tu. Takkan ada master, ada PhD pun sembang lagu tu. Lekeh lah. Tak ada dalam kaedah usul fiqah. Bila Nabi tak buat, maka haram. Bahkan kaedah dalam fiqah mengatakan, at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi meninggalkan satu perbuatan, tidak memastikan kata perbuatan itu haram. Al-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan, belum menetijahkan hukum. Baik nak tahu hukum, tengok pada dalil-dalil yang lain. Boleh jadi haram. Nabi tak minum arak, dan memang minum arak tu haram. Haram minum arak bukan pasal Nabi tak minum, pasal dalil Quran dan hadis yang menunjukkan arak tu haram. Nabi tak makan daging daub, tapi daging daub tak haram. Orang hidangkan makanan pada Nabi SAW. Nabi memang nak makan dah. Tiba-tiba dia beritahu, ya Rasulullah, itu adalah daging daub. Terus Nabi tak jadi makan. Sebentar lalu haram lah. Kalau tak haram, pasal apa pula Nabi nak makan tak jadi? Rupanya daub. Mana tahu kata tak? Pasal ada sahabat, tak silap saya, Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, dia kata tak apalah kalau Rasulullah tak nak bagi kat saya. Nabi bagi. Tak mungkin Nabi bagi sahabat makan benda haram. Habis Nabi tak makan pasal apa? Pasal tak biasa. Bila tak biasa, dia tak lalu. Tadi Ustaz Ishak tanya saya, tak makan tak nasi ikan tak? Makan sangat. Tapi ada kawan-kawan tak lalu. Tak biasa. Jadi bukan pasal haram, pasal tak biasa. Jadi salah mengatakan Nabi tak buat, maka kita tak boleh buat. Itu kaedah yang tak betul, melanggar Quran, hadis dan usul fiqh. Baik, dalam video bahagian keempat ini, saya akan ulas dan react terhadap apa yang Ustaz ceritakan tentang Rasulullah SAW pernah dihidangkan dengan daub, namun baginda tidak makan. Apakah dengan itu artinya hukum makan daub adalah haram kerana Nabi tak buat? Apa yang Ustaz ceritakan tentang hidangan daub itu adalah benar. Ia merujuk kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis nombor 4981 atau penomboran lain hadis nombor 5400 daripada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Daub ialah biawak padang pasir. Ada perbezaan dengan biawak yang biasa kita kenal di Nusantara, di mana biawak kita adalah karnivor dan ia haram dimakan. Sementara daub adalah herbivor dan halal dimakan. Dalam kotak description saya bagi satu rujukan yang membezakan antara biawak padang pasir dan juga biawak di sini. Sebab dibimbangi, mungkin ada orang salah faham lalu mereka membaca hadis, boleh makan ya daub, sebab ada sebahagian orang menterjemah daub sebagai biawak, lalu mereka pun makan biawak di Nusantara ni ya. Baik, merujuk kepada pengujahan ini, ia sebenarnya lazim dikemukakan oleh para pencinta bid'ah dari kalangan ustaz-ustaz azwaja. Sungguh saya berasa hairan dengan penghujahan ini kerana apabila kami para pencinta sunnah berhujah dengan apa yang Nabi tidak buat, logik akal yang mudah akan faham bahawa kami merujuk kepada urusan akidah dan ibadah, bukannya urusan dunia seperti makanan, minuman, pakaian dan kenderaan dan sebagainya. Saya difahamkan bahawa azwajah ni beraliran Al-Asy'ariyah dan aliran Asy'ariyah pula banyak menggunakan akal. Jika benar, maka kenapa dalam hal ini mereka tidak boleh menggunakan akal dalam membezakan tentang apa yang Nabi tidak buat? Sebaliknya, akal itu digunakan dalam urusan di luar wilayah akal, seperti terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah terbalik ni. Adapun kami para pencinta sunnah, kami turut menggunakan akal. Cuma akal itu kami gunakan di tempatnya yang betul. Jika ia merujuk kepada sesuatu di luar wilayah akal, seperti sifat-sifat Allah, kami tidak menggunakan akal. Sebaliknya, kami beriman sahaja kepada apa yang Allah sifati dirinya, bahawa ia hanya layak bagi Allah
tanpa sebarang bentuk kesamaan dengan mana-mana makhluknya. Baik, kembali kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buat. Dalam ilmu usul fiqh ia disebut sebagai sunnah tarkiyah. Ingat, sunnah ada 4 jenis. 3 daripadanya disebut oleh ustaz dalam video yang kita tonton tadi. Yang keempat, beliau terlupa agaknya. Pertama ialah sunnah qauliyah, yang ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua ialah sunnah fi'liyah, yang ini perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga ialah sunnah taqririyah, yang ini persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Keempat, yang ini jarang-jarang disebut. Yang ini sunnah tarkiyah, yang ini apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tarkiyah seterusnya terbahagi kepada 4 jenis. Ini telah saya jelaskan secara terperinci dalam buku 90 pelajaran tentang bid'ah. Video tentangnya pun ada. Di sini saya jelaskan secara ringkas sahaja kerana ia merupakan ulang kaji kepada apa yang telah saya jelaskan sebelum ini. Baik, sunnah tarkiyah jenis pertama ialah apa yang baginda tinggalkan dalam urusan dunia, maka tidak menjadi bid'ah bagi sesiapa yang melakukannya. Contoh yang masyhur ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan daripada memakan dhab, maka tidaklah menjadi bid'ah bagi sesiapa yang memakannya. Sunnah tarkiyah jenis kedua ialah apa yang baginda tinggalkan dalam urusan ibadah kerana bimbang ia akan diwajibkan. Padahal ibadah itu adalah sesuatu yang disyariatkan dan dianjurkan. Disebabkan kebimbangan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melakukannya secara sekali-sekala, tidak secara kerap, tidak secara berterusan. Namun apabila baginda sudah wafat, tiada lagi kebimbangan ia akan diwajibkan, maka melakukannya secara berterusan tidaklah menjadi bid'ah. Contoh yang masyhur ialah melaksanakan solat tarawih secara berjemaah pada setiap malam. Solat tarawih secara berjemaah adalah disyariatkan dan dianjurkan berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ma'al imami hatta yang sarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Maksudnya, sesiapa yang solat bersama imam sehingga selesai, ditulis baginya pahala solat sepanjang malam. Sila rujuk antara lain Sunan At-Tirmizi hadis nombor 734 atau penomboran lain hadis nombor 806. Meskipun solat tarawih secara berjamaah adalah disyariatkan dan dianjurkan, baginda sallallahu alaihi wasallam hanya melaksanakannya pada beberapa malam kerana bimbang ia akan diwajibkan. Namun, apabila baginda sudah wafat, tiada lagi kebimbangan kerana wahyu sudah berhenti dan syariat Islam sudah pun sempurna. Maka melaksanakan solat tarawih secara berjemaah pada setiap malam tidak dianggap sebagai bid'ah. Jika hendak dikatakan bid'ah, maka ia adalah dari sudut bahasa dan bukan dari sudut syariat. Inilah yang dimaksudkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an apabila beliau berkata inilah sebaik-baik bid'ah. Yang beliau maksudkan ialah dari sudut bahasa dan bukannya dari sudut syariat. Ia bukan bid'ah dari sudut syariat kerana solat tarawih secara berjamaah sememangnya disyariatkan dan dianjurkan. Ia adalah bid'ah dari sudut bahasa kerana merupakan sesuatu yang baru pada zaman beliau. Sayang sekali, sebahagian para pencinta bid'ah tidak membezakan bid'ah dari sudut bahasa atau dari sudut syariat. Lalu mereka menggunakan perkataan Umar bin Al-Khattab itu untuk mencipta pelbagai bid'ah dalam urusan akidah dan ibadah. Apabila ditegur, mereka berhujah bahawa kami ini, para pencinta sunnah, yang sebenarnya gagal faham.
Sunnah tarkiyah jenis ketiga ialah apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dalam urusan akidah dan ibadah, padahal ia adalah sesuatu yang disyariatkan dan dianjurkan. Jika dalam sunnah tarkiyah jenis kedua, baginda melakukan sesuatu ibadah secara sekali-sekala, tidak secara berterusan, dalam sunnah tarkiyah jenis ketiga pula, baginda tidak melakukannya secara total, bererti baginda meninggalkannya secara berterusan. Contoh terbaik yang merangkumi kedua-dua aspek akidah dan ibadah ialah berdoa dengan bertawasul kepada orang mati. Berdoa memang disyariatkan dan dianjurkan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan berdoa dengan cara bertawasul kepada orang mati. Padahal boleh-boleh sahaja baginda berdoa atau mengajarkan doa dengan bertawasul kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh atau mana-mana Nabi dan Rasul yang sudah meninggal dunia. Atau boleh sahaja para sahabat radhiyallahu anhum berdoa dengan bertawasul kepada mana-mana Nabi dan Rasul yang sudah meninggal dunia, lalu Rasulullah bersetuju dengan apa yang mereka lakukan. Semua ini akan berlaku secara kerap dan akan sampai kepada kita melalui hadis-hadis yang tidak diperselisihkan darjatnya disebabkan banyaknya periwayatannya. Namun, apabila berdoa dengan bertawasul kepada orang mati ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berterusan, sesiapa yang melakukannya menjadilah ia satu bid'ah. Sunnah tarkiyah jenis keempat ialah apa yang baginda tinggalkan dalam urusan dunia yang sudah sedia ada pada zaman itu sebagai membantu akidah dan ibadah. Contohnya muzik dan alat muzik sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan muzik daripada dijadikan bantuan kepada ibadah zikir. Oleh itu, apabila sebahagian kaum sufi masa kini menggunakan muzik, menjadikan muzik sebagai bantuan untuk berzikir, bahkan mereka menari sambil berzikir mengikut irama muzik. Siap pakai skirt pun ada juga. Dia orang pusing-pusing supaya skirt tu kembang. Yang buat tu lelaki tau. Maka menjadilah ia satu bid'ah. Demikian secara ringkas 4 jenis atau 4 kategori sunnah tarkiyah. Mudah kata, apabila kami para pencinta sunnah berhujah dengan apa yang Rasulullah tidak buat, kami merujuk kepada sunnah tarkiyah jenis ketiga dan keempat. Ia merupakan sesuatu yang disyariatkan dan dianjurkan, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya secara total, baik secara qauliyah, fi'liyah maupun taqririyah. Satu lagi contoh untuk membantu kefahaman para penonton yang dirahmati Allah sekalian ialah contoh yang disebut sendiri oleh Ustaz dalam video yang kita tonton tadi, yang ini berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah sahaja. Berzikir adalah ibadah yang disyariatkan dan dianjurkan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan zikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah secara total. Bererti baginda tidak melakukannya, tidak mengajarnya meskipun secara sekali-sekala. Para sahabat radhiyallahu anhum sebagai generasi yang paling memahami Al-Quran pun tidak melakukannya. Ia adalah sunnah tarkiyah sehingga sesiapa yang melakukannya bererti melakukan bid'ah. Apabila kami berhujah dengan apa yang Rasulullah tidak buat, sudah tentu kami tidak merujuk kepada menu makanan, baik makan dop atau nasi kandar, kerana ia duduk dalam sunnah tarkiyah jenis pertama. Siapa yang sebenarnya gagal faham ni? Dalam video Ustaz yang kita tonton tadi, Ustaz menyebut kaedah usul fiqh yang bermaksud semata-mata Nabi meninggalkan satu perbuatan tidak memastikan perbuatan itu haram. Atau yang seumpama semata-mata Nabi meninggalkan satu perbuatan belum menatijahkan hukum. Saya berkata kaedah itu benar. Oleh kerana itulah dibahagikan apa yang Nabi tak buat kepada 4 jenis sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Bererti ada perinciannya.
terhadap kaedah tersebut ya. Sayang sekali Ustaz hanya menyebut jenis yang pertama, sementara jenis yang kedua, ketiga dan keempat terlupa agaknya. Baik, demikianlah ulasan serta react saya terhadap penjelasan Ustaz dalam topik apa yang Nabi tidak buat. Jangan bimbang, selepas ini tiada bahagian kelima. Ringkasnya, apabila kami para pencinta sunnah berhujah dengan apa yang Nabi tak buat, kami bukanlah berhujah secara kosong atau sembang kari. Sebaliknya, ia adalah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan kaedah usul fiqh. Moga-moga penjelasan saya dalam semua 4 video ini dapat membantu mengukuhkan kefahaman para pencinta sunnah dan menjadi penggerak, menjadi pencetus kepada para pencinta bid'ah untuk berhijrah menjadi para pencinta sunnah. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.